Ini banyak orang tak buat. Dia kata cukuplah saya puasa zakat haji. Walaupun kita dah buat sempurna, komplit pun, kita tak tahu ada di antara kita yang boleh jadi muflis di hari kiamat nanti. TV Galisan Bangkit. Ini seluruh umat ini perlu dibawa ke masjid, memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab siapa duduk dalam masjid ni ibarat masuk wad, tuan-tuan. Masuk hospital, masuk wad. Masya Allah. Bila masuk wad tu, pandailah Allah Ta'ala merawat kita, tuan-tuan. Setiap orang ada sakit lain-lain. Masuk hospital bukan semua kencing manis. Ada orang kena gout, ada orang demam, ada orang kena patuk ular. Samalah kita masuk dalam masjid ni, tuan-tuan, bukan semua sakit sama-sama. Ada orang ada hasad dengki, ada orang dia ada masalah tak ikhlas, riak dalam beribadat. Masing-masing kita ni macam-macam kita punya penyakit kita. Tapi Allah Ta'ala sebaik-baik tabib. Dan Allah jadikan masjid ni sebagai tempat untuk rawat penyakit-penyakit rohani yang tertanam, terbuku dalam hati kita. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada banyak penyakit. Nabi SAW telah menjadikan masjid dan surau ni sebagai tempat pusat rawatan rohani. Bukan di luar masjid, dalam masjid. Jadi bila umat Islam memakmurkan masjid, satu, penyakit kita diubat oleh Allah. Penyakit yang paling besar sekali takut makhluk, tuan-tuan. Kan? Takut Amerika, takut Rusia, takut China, takut senjata, takut Israel. Tapi bila kita rajin memakmurkan umat Allah, walam yakhsha illallah, mereka tak takut kepada siapa pun, melainkan hanya takut pada Allah Ta'ala. Tak takut pada makhluk ni. Makhluk boleh buat apa? Sebab semua benda nak berlaku dengan izin daripada Allah Ta'ala. Tak bergerak satu zarah pun benda dalam dunia ni melainkan dengan izin Allah. Dan telah tertulis, Masya Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan menimpa apa-apa kemudaratan kepada kita melainkan apa yang Allah takdirkan. Sebab tu sahabat Nabi tak takut dengan musuh Islam. Masya Allah. Maka tuan-tuan mulia, dan ada takdir harian, Masya Allah, yang Allah Ta'ala buat, yang dipanggil takdirul yaumi. Esok nak dapat berita gembira, nak dapat benda yang kita nak, hajat kita nak ditunaikan oleh Allah, malam ni kita kena buat kebaikan, malam ni kena bangun tahajud, malam ni kena taubat pada Allah. Dan punca Allah Ta'ala halang macam-macam kebaikan nak datang pada kita adalah dosa, tuan-tuan. Masya Allah. Nikmat banyak Allah nak bagi pada kita ni, dosa penghalang dia. Kita sendiri pun memang tadi dah ada niat dah nak bagi RM10 ke anak kita ni, tapi sebab di petang ni dia buat hal, tak jadi nak bagi RM10. Allah Ta'ala pun banyak nak bagi nikmat kat kita ni, hari-hari Allah nak bagi. Dia maha kaya. Hari ni orang yang tak beriman pada Allah, dia kata tahun 2024 ni kita kena pakat takut belaka, sebab tahun ni ekonomi akan lagi teruk. Dan Masya Allah, makanan makin tak cukup. Dia kata beras tak cukup, kan, ayam tak cukup. Masya Allah. Jadi kerja syaitan ni apa dia? Menakutkan orang, Masya Allah, sebab rezeki ni. Tetapi kerja Nabi, antara benda yang mulia yang kita boleh belajar pada Nabi, Nabi SAW tak pernah mengajar umat dia takut pada benda yang nak berlaku akan datang. Nabi sentiasa mengajar tafaul, mengajar istibsyar, memandang positif. Waktu seorang sahabat datang, Sayyidina Ammar bin Yasir datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, doalah supaya Allah segerakan pertolongan untuk kita orang Islam ni. Macam kita sekarang lah doa, ya Allah segerakan pertolongan untuk orang di Gaza, ya. Kita minta dah lama sangat dah, kita rasa berminggu-minggu dah dia orang ni tak selesai-selesai. Sahabat Nabi pun pernah diuji oleh Allah sampai begitu, tak tahan dah. Ammar bin Yasir kata dah kena uji ni, mak saya dah mati, ayah saya pun dah mati, kena tombak dengan dia orang ni, kena bunuh dengan dia orang. Saya dipaksa sampai mengucap kalimah kufur, sampai bila begini ya Rasulullah. Kita pun kadang-kala memikir sampai bila orang Palestin nak kena bunuh, nak kena seksa. Tuan-tuan mulia, jangan kita menyegerakan apa yang Allah telah takdirkan. Allah Maha mengetahui. Allah tahu bila Allah telah nak berhentikan peperangan. Allah tahu bila waktu Allah nak bagi kemenangan. Waktu tu semua Allah dah tentukan. Kita tak boleh nak segerakan takdir Allah Ta'ala. Semua dalam takdir Allah, semua dah tertulis, semua telah tersurat, tak akan berubah sedikit pun. Tapi Nabi ajar pada kita, la yaruddal qada'a illa doa. Tak ada amalan yang boleh mengubah takdir manusia melainkan doa. Masya Allah. Doa boleh mengubah takdir manusia. Satu lagi, silaturrahim.
Silaturahim boleh mengubah takdir manusia. Kan? Sedekah boleh mengubah takdir manusia. Amalan ibadat yang kita tadi boleh mengubah takdir. Daripada takdir buruk menjadi takdir yang baik. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi. Siapa yang nak untuk dimurahkan rezekinya, wa yunsa'u lahu fi umri, dan dipanjangkan umurnya. Masya-Allah. Umur kita ni memang dah 63 tahun, 63 tahun lah. Ini bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Tak lama lagi kita akan masuk bulan Rejab, masya-Allah. Jamadil Akhir ni tuan-tuan, Jumada ni bahasa Arab dipanggil Jamid tu maknanya keras tuan-tuan. Nak menunjukkan bahawasanya bulan Jamadil Akhir ni adalah antara bulan yang terakhir musim sejuk. Di zaman dululah, zaman Nabi SAW dulu, bulan akhir musim sejuk yang menyebabkan memang sejuk dia betul-betul membeku tuan-tuan. Jamid tu mana keras. Jadi tuan-tuan mulia, Masya Allah, bulan Jamadil Awal akhir ni antara bulan yang penuh dengan sejarah. Kita ingat bulan Rejab banyak sejarah, bulan Ramadan banyak sejarah. Rupanya bulan Jamadil Akhir ni pun banyak sejarah besar berlaku dalam umat Islam. Yang mana Masya Allah tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Masya Allah, tadi saya sebut tadi, siapa yang nak panjang umur, murah rezeki, hendaklah menghubungkan silaturahim, dan tiada yang boleh mengubah takdir melainkan doa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, di bulan Jamadil Akhir ni tuan-tuan berlakunya peristiwa kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni khalifah Islam yang pertama, orang yang paling rapat dengan Nabi. Dia lahir setahun selepas Nabi wafat, dan dia meninggal pun setahun selepas Nabi wafat. Dia lahir setahun selepas Nabi lahir, dan dia meninggal setahun selepas Nabi wafat. Pada usia 63 tahun juga dia meninggal, kan, pada bulan Jamadil Akhir ni, Masya Allah. Dan pada tahun yang sama Sayyidina Umar dilantik sebagai khalifah. Apa yang kita boleh belajar daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Bakar ni tuan-tuan mulia, satu orang yang mana dalam sebelum Islam, sebelum jahiliyah, pada zaman jahiliyah, dia ada beberapa sifat yang mulia. Yang pertama, dia ni pakar nasab keturunan Arab. Mana-mana keturunan Arab, dia tahu ini jalur mana, adik-beradik siapa. Kalau siapa dapat ilmu ni tuan-tuan, di kalangan kita ni bertuah. Dengan sebab itu kita boleh menghubung silaturahim antara kita tuan-tuan, Masya Allah. Kadang keluarga saya ada seorang pakcik saya, kalau satu orang mati, dia boleh sebut ini anak siapa, bagaimana keluarga dia boleh cerita tuan-tuan. Itu maknanya siapa dapat nikmat tu besar. Sebab hari ni kita tahu ni awak siapa saudara saya kan, Wan juga kan. Wan mana awak ni? Saya Wan Temelik. Ini Wan Pedah, Wan Cenor. Ini Wan Pekan. Mudah-mudahan kita saudara je lah ya. Itulah kalau kita tak reti susuk galuh tuan-tuan, kita mudah-mudahan faham ni bukan orang lain Melaka ni, kan, daripada Sungai Tembelik sampai Sungai Pekan tu waris Melaka lah tu. Senang cerita gitulah, kan. Tapi kalau orang tahu nasab ni tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dalam berdakwah daripada keturunan mana, kabilah mana, kabilah ni anak yang nombor berapa, yang begini. Dan dia tahu kelebihan-kelebihan setiap keturunan Arab ni. Nenek moyang orang Arab ni, Sayyidina Abu Bakar boleh tahu, nenek moyang kamu dulu suka bagi makan orang, ini orangnya pemurah, ni seorangnya pemberani, satu orang penyair. Sayyidina Abu Bakar boleh cerita. Sebab tu dalam berdakwah, Abu Bakar dia jumpa orang, Masya Allah, tengok muka macam orang sini, tengok gaya bercakap tu gaya leweh orang sana, kan. Kita boleh tahu. Tadi petang tadi sahabat kita bagi salam, kan, apa khabar Maulana? Khabar ni orang Melaka ni, Melaka belah mana, kan. Nak tahu juga. Jadi tuan-tuan, itu kelebihan yang ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan hebat Sayyidina Abu Bakar ni, dia tak pernah memburukkan mana-mana kabilah orang, keturunan orang. Kita ni kalau berkelahi je, keturunan awak tu kau tak tahulah, memang keturunan teruk punya bangsa, kabilah. Kita ni kalau bergaduh dengan orang, kan, ini geng orang ni, geng Jawa ni, ini geng orang Kampar ni, ini geng orang Minangkabau ni, perangai dia macam tu. Kita mengaibkan keturunan orang, kabilah orang. Sayyidina Abu Bakar, perangai dia tak pernah mengaibkan, dia tak ada sejarah memburukkan keturunan orang. Kita bergaduh dengan orang ni, pesen dia dah orang belah sana ni, dia itu tak baik tuan-tuan. Kita sebut keturunan orang ni dengan keturunan yang baik-baik. Masya Allah, orang Minangkabau ni ada kelebihan dia, orang Jawa ni ini bagus dia, Masya Allah, kan. Ini orang ni sampai orang semua bahagia, gembira, puji keturunan dia, Masya Allah.
Boleh kita amalkan sifat dia, tuan, sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, tuan, Abu Bakar ni satu orang yang pembesar Quraisy, yang dikenali, yang hebat. Dia ada jawatan yang tinggi. Ada orang kata macam jawatan DO lah, Datuk Bandar. Cerdik, bijak, dan dia sangat, orang kata teman yang sangat jujur, akrab dengan Nabi. Dia berkawan dengan Nabi daripada zaman muda, kan, mengenali sifat Nabi, tahu kepribadian Nabi, nampak mukjizat Allah bagi pada Nabi. Dan yang terakhir sekali, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang peniaga, masya-Allah. Dia ada 6 buah kedai yang besar. Sebelum dia memeluk Islam, dia ada 6 buah kedai yang besar, yang market besar-besar milik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi tuan-tuan boleh, setelah beriman dengan Nabi, berbagai-bagai ceritalah kita dengar tentang kemuliaan Sayyidina Abu Bakar dia. Dia satu-satunya manusia mendapat gelaran As-Siddiq, orang yang jujur, amanah. Peristiwa yang berlaku pada Nabi itu, sampai ada orang beriman pun yang ragu-ragu, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu, kalau yang menyampaikan berita ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih hebat daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini pun aku percaya. Lepas pada itu Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq. Dan sebab kematian dia, selepas Nabi wafat, Abu Bakar dilantik sebagai khalifah. Dia sempat memerintah 2 tahun setengah, tuan-tuan. 2 tahun setengah dia merintah, dan akhirnya dia meninggal dunia. Banyak orang tak tahu. Sebab Sayyidina Umar meninggal dunia, semua orang tahu, kan, siapa? Ada orang Majusi yang tikam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan pisau yang 2 mata, terkena perut dia. Sayyidina Umar keluar nak sembahyang subuh pada waktu itu, dan dia meninggal dunia disebabkan darah keluar terlalu banyak. Sayyidina Umar minum susu keluar daripada lubang yang sama, masya-Allah, tak berhenti-henti. Itu peristiwa kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Peristiwa kewafatan Sayyidina Osman pun tuan-tuan tahu, dia dipancung oleh puak-puak musuh Islam, yang ketika mana dia sedang, masya-Allah, sedang membaca Quran, sedang berpuasa, masya-Allah. Sayyidina Ali pun mati dalam peperangan. Tapi macam mana dengan kematian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Rupanya Sayyidina Umar beritahu Abu Bakar mati dengan cara yang sama Nabi SAW wafat, iaitu dia racun oleh orang, masya-Allah. 2 orang sahabat dia, kan, seorang sahabat dia nama Haris, kan, dia ni sama-sama dijamu makan oleh musuh Islam. Sahabat Nabi ni dia tak ada sangka buruk pada orang. Orang bagi makan, dia makan, kan, dia tak tanya. Akhirnya makanan tadi racun. Pada hari yang sama, dia dengan kawan yang makan ni dua-dua meninggal dunia, masya-Allah. Zaman dulu Amirul Mukminin pun kena racun, tuan-tuan. Sejarah kepimpinan umat Islam ni penuh dengan begitu. Tetapi masya-Allah, kesakitan Sayyidina Abu Bakar tadi menyebabkan Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat, ada benda yang besar Sayyidina Abu Bakar buat, iaitu dia serahkan kembali duit belanja pada masa dia dilantik jadi khalifah. Pada hari pertama dilantik jadi khalifah, pagi keesokan hari dia datang bawa barang-barang nak pergi berniaga, masya-Allah. Sebab tu orang berniaga ni kita tak boleh nak salahkan. Sebenarnya berniaga ni satu sunnah, kan? Jangan kita ingat berniaga ni mesti dunia. Bila dunia ni tak bagus, tak, tuan-tuan. Perniagaan ni satu sunnah. Satu bangsa yang berniaga ni, bangsa ni akan jadi kuat. Bangsa yang berniaga, orang Pakistan, dia berniaga, Allah bagi dia kaya raya. Orang Bangladesh, dia berniaga, kaya raya, kan? Orang Padang pergi mana-mana buka restoran Padang, Allah bagi dia kaya. Kita ni orang Melayu ni, kan, kena pilihlah bentuk perniagaan yang sesuai dengan kita. Sebab orang berniaga ni Allah Ta'ala bagi kekuatan, kan, satu sifat tawakal Allah bagi, tak bergantung pada orang. Jadi Abu Bakar ni seorang peniaga. Sayyidina Umar kata, wahai Amirul Mukminin, ke mana nak pergi? Dia kata, kerja aku sebelum Islam berniaga, dan lepas jadi ini Amirul Mukminin, aku kena berniaga lah, nak pergi makan anak bini aku. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, kamu ada satu urusan besar yang lebih penting daripada urusan berniaga ni, iaitu menjaga rakyat jelata, masya-Allah. Habis tu siapa nak sponsor masalah keluarga saya? Itu kami uruskan, selesaikan daripada Baitul Mal. Sayyidina Umar bawa keluar 2,500 dinar bagi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu duit. Itulah kali pertama terakhir dia bagi. Kalau kita 2,000 dinar sampai bila? Awak ni biar betul, janji pasal-pasal, kan? Berapa bulan-bulan gaji saya? Ini saya ni benda penting ni. Kita kalau memimpin nak buat apa, tengok duit dulu, tuan-tuan. Gaji berapa dulu, baru kita nak buat. Sahabat Nabi dia tak tengok gaji berapa. 2,500 tu, itulah dia pakai sampai mati. Tapi yang anehnya Sayyidina Abu Bakar ni, tiap-tiap bulan dia tengok, kalau perbelanjaan duit di rumah dia tu, isteri dia satu hari kumpul duit
nak makan manisan, nak makan bubur lah kalau kita ni tuan-tuan. Nak makan bubur, berhari-hari kumpul duit. Isteri Amirul Mukminin tuan-tuan teringin nak makan bubur, kena kumpul duit tuan-tuan, kena menabung. Kumpul tuan-tuan, satu hari dia kata, abang dah cukup dah duit nak beli manisan, nak buat kuih. Kata Husain Abu Bakar, kalau duit yang kita dapat daripada Baitul Mal ni sampai ada lebihan sampai kita boleh beli kuih, berarti gaji aku dah lebih daripada apa yang sepatutnya. Ambil duit tu pulang balik ke Baitul Mal. Jadi anak bini Abu Bakar ni memang di rumahnya tak pernah merasalah makan yang sedap-sedap macam kita makan tuan-tuan. Kita dengan laksa je, dengan rojaknya, dengan macam-macam kita makan, bawa balik ke rumah kita, Kang bawa balik sate ke rumah, anak-anak makan. Saya sahabat Nabi hak wajib je makan. Kalau nasi saja tuan-tuan, tak ada lauk kan, tak ada sayur. Ini sebagai iktibar untuk kita hari ni. Masya Allah, yang kita rasa kita ni makan tak, orang susah, orang Malaysia yang mengaku susah ni tuan-tuan, kita makan masih ada nasi dengan ikan kering lagi tuan-tuan, dengan kicap lagi kan. Kalau zaman sahabat tu kaya tu tuan-tuan boleh, kita je rasa miskin. Sehingga pada hari Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar dia berwasiatkan pada ahli keluarga dia, pulang balik duit 2,500 dinar yang pernah aku terima daripada Baitul Mal, pulang balik ke Baitul Mal. Bila Sayyidina Umar dilantik pada tahun itu tuan-tuan, tak salah saya pada tahun 13 Hijriah, tanggal 22 Jamadil Akhir, Sayyidina Abu Bakar telah meninggal dunia tuan-tuan. Masya Allah, Sayyidina Umar bila dapat terima duit daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar telah menangis tuan-tuan dengan teresak-esak. Sebab dia kata, wahai Abu Bakar, nampaknya kamu telah meninggalkan satu contoh yang sangat sukar untuk diikuti oleh pemimpin selepas daripada kamu. Maknanya sepanjang 2 tahun setengah dia merintah jadi Amirul Mukminin, satu sen pun duit gaji dia tak ambil. Masya Allah, itulah hebatnya Sayyidina Abu Bakar ni, Masya Allah. Begitu juga benda ni berlaku pada Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi ni dia mengajar di 2 madrasah masa zaman dia dah jadi ulama', tetapi gaji di 2 tempat dia tak ambil. Padahal satu tempat tu dia mudir, dia pengetua, satu tempat tu dia mengajar hadis. 2 tempat ni dia tak ambil gaji tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita hari ni nak kerja apa pun tengok gaji dulu. Kalau gaji mahal, gaji sini dengan gaji sana, lebih mahal hak sana kita pergi tuan-tuan. Itu sebagai muhasabah pada diri kita. Kalau ditanya di manakah orang yang zuhud terhadap dunia, yang tamak pada akhirat, dibawalah sahabat-sahabat Nabi dulu ataupun para tabi'in. Pergilah tengok kubur Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kubur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar lagi dahsyat, baju dia bertampung 12 tampung, 12 tampalan. Baju Amirul Mukminin ada tampungan tuan-tuan. Masya Allah, kita hari ni tak ada dah nak pakai baju tampung-tampung koyak terus kita sedekah tuan-tuan kat orang, ya tak? Kita kalau nak sedekah baju ni tapi koyak sikit tu ya, kita bagi kat orang. Baju koyak kita bagi kat orang kan. Tuan-tuan boleh, Masya Allah, itu berlaku peristiwa kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan peristiwa dibai'ahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin tuan-tuan. Dan dalam tahun dalam bulan Jamadil Akhir juga berlakunya peperangan antara umat Islam menentang, Masya Allah, menentang tentera Rom di Yarmouk sana tuan-tuan. Peperangan yang melibatkan 100,000 umat Islam kan? 45,000 umat Islam menentang 100,000 tentera kafir, Masya Allah. Tapi akhirnya di bawah kepimpinan Khalid Al-Walid, umat Islam telah mencapai kemenangan yang besar, Masya Allah. Begitu juga dalam bulan Jamadil Akhir berlakunya peperangan Zatus Salasil antara umat Islam menentang kabilah Qudha'ah dan juga kabilah Bali. Nak beritahu pada kita, bulan Jamadil Akhir ni adalah bulan perjuangan, Masya Allah. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Jadi kerana itulah tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW dalam Al-Quran Allah telah menyebut, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Masya Allah, bilangan bulan yang Allah Ta'ala telah tentukan ada 12 bulan yang termaktub dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, yang Allah tulis semenjak hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi ni, Allah dah tulis ada 12 bulan. Ini takdir Allah Ta'ala juga.
Mak semayang, anak kena semayang. Ayah semayang, anak pun kena semayang. Suami semayang, isteri pun kena semayang. Atuk semayang, dia tak boleh pas-pas tuan-tuan. Rezeki boleh pas, atuk kerja, cucu tak kerja, tak apa. Tapi ibadat pada Allah tak boleh pasing-pasing tuan-tuan. Tak boleh wakilkan. Saya tolong wakilkan tuan semayang berjemaah untuk saya. Saya wakilkan tuan tolong baca Quran. Kita hari ni semua kerana kita ni dah dalam bab ibadat, kita serah pada tawakal. Kan? Tawakal lah pada Allah Ta'ala. Nanti bila mati, kita pasing budak tapis tolong bacakan 30 juzuk Quran untuk mak ayah kita. Tuan-tuan boleh sepatutnya tuan-tuan dalam urusan ibadat kita tak perlu pasing kat orang. Hari ni terbalik, hak dunia yang tak boleh pasing, yang boleh pasing, kita tak nak pasing kat orang. Tapi dalam urusan agama yang sepatutnya tak boleh pasing, tu kita pasing kat orang tuan-tuan. Dan kita anggap bila orang tanya kenapa tak semayang, takdir ustaz. Kenapa tak pandang ngaji? Takdir Allah, saya tak pandang ngaji. Pandai pula dia cerita takdir. Bak rezeki tak ada takdir pula. Kenapa kerja siang malam pagi petang? Ini kena cari rezeki sungguh-sungguh. Sedangkan terbalik, yang ibadat ni lah tak boleh kita berserah pada takdir. Kita kena berusaha sungguh-sungguh sampai dengan ibadat yang kita buat ini, Allah selamatkan kita dan keluarga kita daripada api neraka-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam menyempurnakan ibadat inilah baru Allah Ta'ala bagi berkat pada rezeki kita. Kalau kita meninggalkan ibadat, mencari rezeki, Allah cabut keberkatan dalam rezeki. Duit banyak macam mana pun tak cukup. Hari ini dalam bab ini paling banyak manusia tertukar, tersilap dalam menentukan usul kehidupan yang kedua ni, iaitu tuan-tuan mulia, banyak orang dia kata yang rezeki itu wajib cari, ibadat ni kita boleh lebih kurang dengan Allah Ta'ala, qadha pun tak apa semayang kan. Banyak orang menganggap semayang qadha tu satu benda yang simple. Baru itu berlaku kisah di mana satu orang terlewat semayang. Saya beritahu pada dia, tuan tahu tak sebenarnya kesalahan meninggalkan solat ni, menunaikan solat di luar waktu dia, lebih berdosa lagi daripada berzina. Masya Allah. Betul ke Ustaz? Saya kata betul lah. Satu hukum yang satu, kita tinggalkan satu semayang, kita kena dalam neraka satu hukum. Satu hukum kalau kira dengan hari dunia 22 juta tahun tuan-tuan. 22 juta tahun untuk satu semayang yang kita tinggalkan. Saya kata hari ni satu kesalahan biasa, satu orang berzina ke apa, Allah Ta'ala tak akan letakkan dia begitu lama dalam neraka kan, kesalahan itu. Tapi kesalahan solat meninggalkan semayang ni sangat besar. Tapi hari ni atas alasan kerja, manusia boleh abaikan semayang. Tak apa, insyaAllah Kang, kita berniaga pasal malam ni nak cari rezeki ni, insyaAllah kita qadhakan asar, maghrib, isyak. Kerana kita nak tengok bola di stadium, macam mana kita dah datang waktu zuhur, jadi asar, maghrib, isyak kita semayang sekali ke Malangkah, packagekan sekali. Tuan-tuan mulia, hari ni banyak manusia menganggap ringan dalam urusan ibadat. Allah Ta'ala tu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Sebab itu Nabi kata, al-ajiz man atba'a nafsahu hawah wa tabanna Allahil amani. Orang bodoh ni, dia banyak buat dosa, dilanggar perintah Allah, dan dia kata Allah maha pengampun, maha penyayang. Sedangkan dalam urusan ini Allah Ta'ala sangat strict. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Allah Ta'ala telah tetapkan semayang ni pada waktu yang telah ditentukan. Macam mana kerja, ada pukul berapa kena datang kerja, ada pukul berapa balik kerja, bukan boleh suka-suka nak datang. Kalau kita datang lewat sejam pun boh dah masam muka. Allah Ta'ala dia tetapkan waktu semayang, dan Allah Ta'ala dah beritahu masa serahkan semayang pada Nabi, tilka khamsus salawatin, inilah semayang 5 waktu iftaratuhunna ala ummati, aku telah fardukan 5 waktu ini pada umat kamu. Wa ahaitu indi ahadan, aku telah berjanji dengan sebuah perjanjian yang sangat muktamad pada diri aku, annahu man hafaza alaihinna, siapa yang jaga sembahyang sungguh-sungguh, adkhaltuhul jannah, aku pasti akan masukkan dia ke dalam syurga. Wa man lam yuhafiz alaihinna, siapa yang tidak jaga sembahyang, maka tidak ada perjanjian antara aku dengan dia. Dalam hadis lain Nabi beritahu, mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Tuan-tuan, orang yang tinggal sembahyang ni tuan-tuan, walaupun di Islam kan, tinggal sembahyang, dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan Qarun. Hari ni berapa banyak kita adik-beradik kita, rumah tangga, dalam rumah tangga kita berapa ramai anak yang tak solat. Kita hari ni kalau anak kita ni join Israel pun kita rasa berat dah ni. Anak kita jadi ejen CIA. Oi, berat awak ni. Tak ada kerja lain ke nak buat?
nak jadi bersekongkol dengan Amerika, dengan Israel. Itu kita rasa berat. Tapi anak yang tinggal sembahyang, tuan-tuan, anak kita ni dibangkitkan di pada masyar, dihimpunkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Ubay bin Khalaf, Allahu Akbar, ketua munafik, ketua yang kafir yang mengaku Tuhan, esok dibangkitkan di sana. Sebab itu tuan-tuan, hari ni banyak manusia dia tak faham ini usul kehidupan ni. Yang paling penting ni adalah menunaikan ketaatan pada Allah. 60 tahun saja Allah bagi peluang untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Tanyalah pada orang yang dah mati, apa benda yang paling penting dalam hidup sekarang ni? Duit ke? Harta ke? Kan? Hiburan ke? Tanya orang dah dalam kubur sekarang ni, semua akan jawab, tidak ada benda yang paling bahagia di sisi kami melainkan solat sunat 2 rakaat. Masya Allah. Sebab tu amalan fardu ni macam modal. Orang berniaga tak boleh kurang modal, tak boleh susuk modal. Untungnya apa? Semayang sunat. Hari ni kita hak fardu pun buat lebih kurang. Hak sunat, semayang lepas isyak kan, walaupun masuk tahun baru ni 2 rakaat lah. Orang tahu kata 2 rakaat geganan. Dia kata geganan ni mana sahaja, fakat dalam bahasa Arab. Saya ni 2 rakaat je ustaz semayang daripada dulu sampai sekarang. Kan Nabi kata sebaik-baik amalan itu yang penting istiqamah, dia kata kan. Baguslah istiqamah tu. Tapi dah masuk tahun baru ni tuan-tuan, tambahlah sikit. Lepas isyak daripada 2 jadi 4 rakaat selepas isyak, sama nilainya dengan kita mendirikan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar, kan? Tiap-tiap malam boleh dapat pahala Lailatul Qadar, tapi kita tak buat. Masya Allah. Semayang sunat rawatib qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Allah nak bagi sebuah istana dalam syurga. Nak buat rumah dekat dunia ni, saya sampai sekarang tak buat rumah lagi. Duduk rumah madrasah. Orang tanya kenapa malah tak buat rumah? Tanah ada lah, duit tak ada. Jadi sementara nak tunggu buat rumah di Malaysia ni, di dunia ni, buatlah istana banyak-banyak 12 rakaat qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Allah binakan sebuah mahligai dalam syurga, kan? Ini Allah bagi peluang. Kapet baru ni, perlukan sikit lagi belanja, ambillah peluang dengan rezeki Allah bagi. Hari ni kita dalam bab dunia ni tuan-tuan, Masya Allah, pengalaman kita ni, duit yang kita ada ni dalam gaji, dalam poket kita ni tuan-tuan, dia akan menjadi berkat bila kita banyak bersedekah tuan-tuan. Ini benda kita nak challenge diri kita ni. Tengah ekonomi tengah teruk ni tuan-tuan, inilah kita, masa inilah kita nak bersedekah, nak uji. Sebab tu sedekah di mana berasal dari perkataan sedekah, benar. Orang yang betul-betul benar je, orang betul-betul yakin je akan boleh bersedekah tuan-tuan. Orang tak yakin, dia tengok duit RM10 bagi habis. Tapi orang yakin RM10 kita sedekah hari ni, malam sekarang dia beranak jadi RM10,000. Saya pernah sedekah duit satu pagi tuan-tuan, 300 saya sedekah. Petang tu dalam akaun saya dah ada RM9,000 tuan-tuan, kan? Siapa bagi? Allah hantarlah macam-macam sumber rezeki. Ini yang Maulana itu kami tak bayar lagi, tak apa, masuk RM9,000 dapat. Rupanya tuan-tuan, duit kita ni kalau gaji kita RM3,000 lah, tapi dengan sedekah boleh beranak jadi RM30,000 tuan-tuan, dengan rezeki Allah Ta'ala bagi. Sebab tu orang Islam ni, dia kena ambil peluang. Semayang sunat, amalan sunat, sedekah tuan-tuan, kan? Jangan duk main RM1 je lah. Hari ni time hari Jumaat, kita duk amalkan yang penting istiqamah ustaz. RM1 setiap minggu kita bagi. Ubahlah tuan-tuan. Bila nak bagi 10, bila nak bagi 50, bila nak bagi 100, bila nak bagi untuk agama. Sebab hari ni untuk dunia kita boleh belanja seluar Levi's satu tuan-tuan. Seluar Levi's berapa satu? 501, kepala kain. Kan? Untuk macam-macam benda. Sport rim berapa? Untuk benda yang akan kita tinggalkan. Akhirat ni Allah Ta'ala bagi ibadat untuk Allah Ta'ala ni, kita akan dapat ganjaran yang kekal abadi selama-lamanya. Kita bagi kecil di dunia, Allah Ta'ala besarkan. Nabi kata sebuah sedekah yang dibuat dengan ikhlas, walaupun 11 biji kurma, akan dibesarkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana setiap orang di kalangan kamu memelihara anak kuda jantan. Saya ada seekor anak kuda jantan tuan-tuan. Kita punya sayang dengan kuda ni bukan main. Itulah ibaratnya Allah Ta'ala bila dia tengok kita bersedekah 11 biji kurma tuan-tuan, sebesar biji kurma ni,
Allah punya sayang tengok ibadat tu macam sayangnya tuan kuda yang ada anak kuda jantan. Dia akan pandang kuda itu dengan penuh kasih sayang, dia akan besarkan kuda itu sampai jadi kuda yang kuat, gagah, Masya Allah. Allah telah akan besarkan pahala ibadat kita, sedekah sebiji kurma tadi tuan-tuan, sebesar gunung Uhud tuan-tuan. Sedekah yang ikhlas dibesarkan oleh Allah sampai sebesar gunung Uhud pahalanya. Sedekah, seolah kita bersedekah sebesar gunung Uhud mah tuan-tuan, di jalan Allah Ta'ala. Ini peluang nak buat sebelum mati. Sekarang tak nampak lagi, mati esok barulah menyesal. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, orang dalam kubur semua nak balik ke dunia, tolonglah balikkan kami ke dunia setahun ya Allah. Kalau tak dapat setahun, tolong sebulan ya Allah, kami nak balik semula ke dunia sebulan, nak duduk atas muka bumi, nak hidup balik. Tak dapat sebulan, seminggu ya Allah. Tak dapat seminggu, sehari je nak balik ya Allah, please, sehari je. Tak dapat sehari, 1 jam ya Allah. Tak dapat sejam, tolong seminit ya Allah. Tak dapat seminit, sesaat nak sebut 1 subhanallah sekali. Hari ni berapa kali kita yang hidup ni tuan-tuan. Sebab itu nikmat panjang umur ni kita tak tahu nilai dia tuan-tuan. Yang tahu nilai panjang umur ni orang dah mati. Semalam di kampung saya ada seorang akak ni, baik dengan kita orang, Masya Allah, meninggal dunia. Saya tengok pelik satu benda ajaib berlaku. Terlalu ramai orang datang sembahyang jenazah dia, padahal dia orang biasa. Tak tahu cerita apa benda yang istimewa yang dia buat dalam hidup dia tuan-tuan. Tapi semalam sampai 3-4 kali jemaah berulang sembahyang di kubur ni pun ramai. Masa nak keluar jenazah, hujan sekejap. Saya kata ini petanda husnul khatimah ni, tapi tak tahu apa amal dia buat. Rupanya malam tadi bila anak dia mesej, baru dapat tahu apa amalan mak dia ni, Masya Allah. Rupanya dalam kampung saya tu ada seorang perempuan gila tuan-tuan. Pihak masjid minta akak ni tolong masak 2 kali 3 kali sehari untuk orang gila ni. Dan masjid nak bagi duit kat dia. Dia kata tak payahlah, nanti susahkan. Duit masjid ni kan takut termakan. Jadi biar kawan lah masak makanan ni untuk orang ni. Tiap-tiap hari tak apalah, tak kisahlah. Sampai dia meninggal baru kita tahu. Rupanya saya tengok orang akak yang gila ni, saya kata dia ni nampak sihat je, tak ada gaya lapar pun. Rupanya rahsia dia, ada orang yang tolong masakkan makanan untuk dia. Dan benda ni kita tak nampak pun apa istimewanya tuan-tuan. Rupanya Masya Allah, Maulana Johari pun selalu sebut, kalau kita ada masalah, tolong sedekah kat orang gila tuan-tuan. Kita bagi kat sedekah kat orang biasa ni, dia terima kasih kat kita, dia akan ingat jasa kita. Tapi bagi kat orang gila, apa dia nak terima kasih? Dia pun tak tahu kita, dia tak kenal kita. Tetapi tuan-tuan mulia, asbab daripada amalan bagi makan pada orang gila, walaupun dalam hidup dia begitu, Allah bagi dia mati yang istimewa tuan-tuan. Hari ni kita nak cubalah tuan-tuan, praktiskan dalam kampung kita. Orang yang paling orang tak kenali, orang semua tak pandang dia, orang tu kita nak cuba hormat dia. Orang tu yang kita nak cuba muliakan dia, kan? Hargai dia. Nabi ni tak pernah pandang orang, tak pernah beza-bezakan orang. Semua orang mulia di mata Nabi. Hamba pun mulia, kan? Baru ni saya teringat, saya terdengar satu kuliah yang disampaikan oleh Syekh Maulana Tariq Jamil Hafizahullah Ta'ala, orang ulama besar di Pakistan. Dia kata hari ni sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang ulama, kita tak boleh sikit pun pandang hina pada orang di depan kita ni. Orang yang jahil, orang yang tak tahu apa-apa. Kita punya anak murid kita, orang awam ni, tak boleh pandang hina sikit pun. Sebab dia kata apa? Seorang pendakwah ni, seorang ulama ni, dia seperti doktor dan seperti seorang peniaga. Masya Allah. Orang peniaga ni dia ada banyak barang mahal-mahal dalam kedai dia nak jual kat orang. Tapi kalau dia dah start pandang hina pada customer dia, semahal mana pun barang dalam beg dia, dalam kedai dia ni, tak boleh nak dijual. Sebab apa? Dia dah putus hubungan dia dengan orang yang nak beli barang dia ni. Dengan cara dia, perangai dia tak betul. Ulama pun gitu juga. Semahal mana pun ilmu yang ada pada diri dia, mutiara ilmu yang ada pada diri dia, bila dia start pandang hina pada orang-orang di depan dia, orang yang jahil, yang tak reti apa ni, maka tuan-tuan, semahal mana pun ilmu yang kita ada ni tak akan diambil manfaat oleh orang lain bila kita start memandang hina pada orang di depan kita.
kita dah putuskan hubungan dengan dia. Tetapi selagi mana kita pandang pandangan yang mulia, tengok orang tak semayang, kesian, sayang pada dia, kan, dekati dia, santuni dia, pujuk dia sampai dia datang semayang. Orang yang jauh daripada Allah, budak-budak muda yang sedang bergelumang dengan dosa, jangan maki dia, jangan hamun dia, jangan putuskan hubungan dengan dia. Belanja dia makan, muliakan dia. Saya pernah belanja satu orang budak di kampung saya. Dia terkejut saya belanja. Malah nak belanja orang macam saya. Saya kata tak ada benda, awak saudara saya, orang kampung saya. Kita kena sayang pada orang kampung kita, tuan-tuan. Kan, kalau kita tak sayang pada orang kampung kita, siapa lagi nak sayang? Siapa lagi nak selesaikan masalah ni? Jadi tuan-tuan, boleh itu usul kehidupan yang kita kena hayati, tuan-tuan. Dan dosa ni ulama kata seperti kerugian dalam bisnes. Masya Allah, orang bisnes semua tak nak rugi. Sekali buat dosa, tuan-tuan, kita dah naik panjat darjat tinggi, nak dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan senang nak dapat khusyuk sembahyang, bukan senang nak dapat khusyuk dan sembahyang, bukan senang nak dapat ikhlas. Tiba-tiba sikit je silap, tiap-tiap malam dah dapat kemanisan tahajud, tiba-tiba tertengok sikit je dalam Facebook, tuan-tuan, gambar wanita yang tak tutup aurat. Malam besok dah hilang dah khusyuk dia, esok dah hilang dah tahajud dia, tak boleh dah nak bangun tahajud. Kita dapat tahu iman kita ni hebat tak hebat, tinggi ke tak tinggi, bila Allah Ta'ala bagi kita peluang tiap-tiap malam bertahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, kita dapat maintain. Maknanya itu, tuan-tuan, itulah tanda iman kita tengah kuat, tuan-tuan. Tapi kalau kita dah dapati diri kita, dulu ni aku sembahyang tahajud, tapi ni rasa dah 3 bulan tak bangun, nak bangun je tiba-tiba subuh baru bangun, itu kita kena banyak bertaubat, istighfar pada Allah. Pasti ada dosa kita yang menyebabkan Allah tak sudi untuk kejut kita bangun di tengah malam. Di zaman Imam Atha bin Abi Rabah, dia jadi mufti di Mekah, tuan-tuan. Masya Allah, satu hari dia beli seorang perempuan yang dikatakan jangan beli, imam ni gila perempuan ni. Tak apalah, aku bukan nak tu, aku nak suruh dia khidmat je, bersih-bersih rumah sikit. Tuan-tuan mulia, orang kata perempuan ni gila, tapi tiap-tiap malam dia bangun tahajud. Dia bangun tahajud, dan Imam Ahmad selalu dengar bunyi bising dalam bilik. Dia pun tak peduli lagi, Imam Atha ni tak peduli lagi. Tapi tuan-tuan boleh, satu malam dia pergi dengar apa perempuan ni buat bising. Rupanya dia ni bermunajat dengan Allah Ta'ala tiap-tiap malam, ya Allah, demi cintamu padaku. Imam Atha kata, tak betul ni ayat awak ni. Jangan cakap demi cintamu padaku, cakaplah demi cintaku padamu sebagai seorang hamba. Adab. Mana boleh cakap demi cinta Allah pada saya? Allah tu maha mulia. Dia pun pada hati. Dia kata, kalau Allah tak sayang kat aku, kenapa bertahun-tahun lamanya aku dah tak tidur malam, memandang perasaan rindu, kasih, cinta pada Allah ni. Tak boleh nak tanggung hati aku ni, sehingga malam dah menjadi satu benda yang aku wajib kena menghadap Allah Ta'ala. Wajib, orang kata, bermunajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Kalau Allah tak sayang aku, takkan Allah kejut aku untuk bangun tahajud. Sedangkan orang alim macam kau pun Allah suruh tidur. Dia marah kat Imam Atha kan. Imam Atha ni dia bangun juga tahajud, tapi dia tidur juga malam. Yang aku ni tak boleh tidur langsung. Kalau Allah tak cintakan aku, takkan Allah kejut aku untuk bangun malam. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, rupanya bila kaji daripada sudut tasawuf, betul apa yang perempuan tu cakap. Bila Allah sayang pada mana hamba dia, Allah akan kejut bangun untuk bangun malam, tuan-tuan, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak betulkan kehidupan kita ni. Bukan tanda sayang bila Allah bagi duit banyak kat kita. Tanda Allah sayang bila Allah kejut kita bangun tahajud di tengah malam. Tanda Allah sayang bila Allah izinkan lidah kita dibaca Quran. Kalau kita tengok lama sangat dah saya ni tak baca Quran ni, maknanya lidah kita ni dah kotor, tuan-tuan. Allah tak izinkan lidah kita baca Quran. Kalau dalam semayang kita dah lama tak khusyuk, berarti hati kita dah, pemikiran kita sangat kotor. Kena istighfar, kena bersihkan balik. Cara nak bersihkan balik hati kita yang kotor, tuan-tuan, Nabi ajar kita beberapa amalan. Yang pertama, salah satu daripadanya, kasratu zikril maut wa tilawatil Quran. Banyak mengingati maut dan banyak membaca Al-Quran. Banyak ingat mati. Hari ni yang kita buat dosa ni sebab kita rasa mati tu jauh. Tapi tuan-tuan mulia, hari ni kita duk tengok orang je mati banyak. Kita ni tak pernah merasa, orang kata, pengalaman mati, tuan-tuan. Tapi sekali dia datang mengejut, tuan-tuan. Mati ni datang mengejut.
kita tak sempat buat apa-apa, tuan-tuan. Sebab itu ulama kata, semalam saya bagi sedikit tazkirah masa berlakunya kematian dekat kubur. Saya kata, ulama bagi tahu pada hari kita lahir ke dunia ni, semua orang gembira dengan kelahiran kita, tetapi pada hari kita lahir, kita seorang je yang menangis. Sebab kita tak tahu di dunia nanti apa akan berlaku dekat kita. Sebab seorang bayi ni dia takut pada Allah Ta'ala. Bayi ni dia fitrah, dia kenal Allah Ta'ala. Dia menangis pada hari dia lahir. Tetapi seandainya kita hidup di dunia, kita taat pada Allah, kita sempurnakan ibadat pada Allah, kita tahan nafsu kita nak buat dosa, ya Allah memang aku teringin nak buat dosa, ya Allah, tapi aku simpan dalam syurga nanti, ya Allah. Segala keinginan aku, nak minum arak, nak perempuan banyak, nak makan banyak, nak apa semua, dalam dunia tak boleh membazir. Kat akhirat dan syurga esok, nak membazir banyak mana pun membazir lah. Aku simpan semua dekat syurga, ya Allah, keinginan aku, ya Allah. Kan? Pada hari orang yang soleh mati, seluruh keluarga menangis atas kematian dia. Tetapi hari kita mati, semua orang menangis, tapi kita tersenyum, Masya Allah. Kita seorang ketawa. Tuan-tuan tengok jenazah-jenazah yang mati di Gaza, tuan-tuan, muka senyum. Allahu Akbar. Orang semua menangis, satu dunia tengok dia orang, Masya Allah. Tapi orang mati syahid, tuan-tuan, dia senyum sebab apa? Sebelum dia mati, Allah dah buka tempat duduk dia dalam syurga. Dia dah tengok tempat tidur di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia pejamkan mata dia. Jadi sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, benda ni yang kita nak kena sedar diri kita ni. Allah telah hantar kita ke dunia untuk sempurnakan perintah Allah. Dan Allah telah berjanji, abdi anta turidu wa ana urid. Engkau ada keinginan di dunia ni, dan aku yang ciptakan kamu, aku ada keinginan lagi besar daripada keinginan kamu. Dan seandainya di dunia ni kamu tunaikan apa yang aku nak kat atas diri kamu, ibadat, sempurnakan imaniat, muamalat, muasyarat, ibadat, akhlaqiyat, 5 benda yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Sempurnakan iman, sempurnakan ibadat pada Allah, jual beli ikut cara sunnah Nabi, pergaulan dengan keluarga, dengan jiran, dengan mak ayah, dengan adik-beradik jadi baik, dan perbetulkan akhlak kita. 5 benda yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Maka Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu serahkan apa yang aku nak, aku akan tunaikan apa saja keinginan kamu. Masya Allah. Di dunia pun Allah tunaikan. Siapa yang taat pada Allah, Allah Ta'ala bagi di 2 syurga. Satu syurga bila lepas mati, satu lagi syurga sebelum mati. Sebelum mati dah, dunia ni dah jadi syurga, tuan-tuan. Apa yang kita nak semua Allah kabulkan. Orang yang tak dekat dengan Allah ni tak sempat berdoa, tuan-tuan, tak sempat angkat tangan, Allah dah bagi dah apa yang dia nak. Ini syurga ni, tuan-tuan. Kan? Orang lain berdoa macam-macam nak minta, Allah tak bagi. Tapi orang dekat dengan Allah tak sempat berdoa, Allah dah kabulkan hajat dia, tuan-tuan. Kehidupan dunia dah jadi syurga. Tapi sebaliknya, orang yang tinggalkan agama ni demi nak kerja dunia ni, kehidupan dunia dah jadi neraka, tuan-tuan. Dia dapat 2 neraka. Satu neraka dekat akhirat esok dengan azabnya. Dekat dunia ni neraka apa? Anak musuh dia. Baru ni kita dengar kisah macam mana anak, Masya Allah, minta maaf bukan kita nak cerita keaiban orang, ya. Mak ayah tu yang keluarkan anak tu daripada penjara, yang jamin. Tiba-tiba anak dia keluar penjara, anak tikam mak dengan ayah dia, Masya Allah. Kehidupan dah jadi hara, tuan-tuan. Kita tak salahkan orang, tapi jadi iktibar pada diri kita, tuan-tuan. Inilah contoh. Kita nak pilih kehidupan yang macam mana. Kita nak pilih kehidupan yang bahagia, ada jalan dia. Jalan bahagia apa? Makhluk paling bahagia di dunia siapa? Baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kita bagi selawat, Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatik. Makhluk paling bahagia di dunia adalah baginda Muhammad SAW. Jadi nak bahagia, tak payah ikut jalan orang putih, tak payah ikut jalan orang Jepun, tak payah bangga-bangga sangat dengan orang bukan Islam. Kita hari ni dah ada contoh tauladan makhluk termulia dan paling bahagia di atas muka bumi adalah Rasulullah SAW. Nak bahagia macam Nabi, kena ikut kehidupan suci murni baginda Muhammad SAW. Siang Nabi macam siang kita macam siang Nabi, malam kita macam malam Nabi SAW. Nabi mengajar sahabat, siang hari kita ni seperti orang kata mujahidin fursanun bin nahar. Di siang hari kita ni di atas belakang kuda, wa ruhbanun billail, dan kita ni rahib di tengah malam. Tengah malam menangis macam budak kecil di atas tikar sejadah, menangis depan Allah Ta'ala, memohon keampunan, mohon rahmat daripada Allah. Tapi di siang hari kita berjuang di jalan Allah SWT. Ini usul kehidupan yang kedua. Tuan-tuan mulia,
Masya Allah, yang ketiga, ini yang paling mahal sekali. Ada orang tanya pada kita, Ustaz, saya dah rukun Islam yang 5 ni semua dah buat, beriman pada Allah dah buat, sembahyang 5 waktu tak tinggal, Ustaz sebut tahajud tadi, semua saya dah buat, puasa Isnin Khamis yang wajib pun saya buat, yang sunat pun saya dah buat, haji kan, puasa, zakat, hak wajib pun saya buat, hak sunat pun saya dah buat, haji pun saya dah buat, apa lagi yang saya nak buat? Dan saya dah balik haji ni, apa lagi saya nak buat? Tuan-tuan boleh di sana ada usul kehidupan yang ketiga, iaitu berjihad di jalan Allah Ta'ala, berkorban di jalan Allah Ta'ala. Hari ni banyak orang tak buat. Dia kata cukuplah saya puasa, zakat, haji. Saya kata tak cukup. Walaupun kita dah buat sempurna, komplit pun, kita tak tahu ada di antara kita yang boleh jadi muflis di hari kiamat nanti, walaupun tak pernah tinggal sembahyang, walaupun tak pernah tinggal puasa, walaupun tak pernah lupa beribadat pada Allah, zikir, baca Quran. Tuan-tuan mulia, Nabi kata, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Sahabat Nabi kata, al-muflis indana man laysa lahu dinar wala dirham. Orang yang tak ada dinar dan dirham, orang tak ada duit dalam poket, tu muflis lah tu. Nabi kata, orang muflis di sisi kami adalah orang yang bawa balik amal yang begitu banyak, kalau diletakkan di atas gunung-gunung di dunia ni, tertutup segala gunung di dunia ni. Banyak ibadat dia, tuan-tuan. Tetapi yang kita takut ni, sepanjang dia hidup di dunia, mulut dia menyakiti orang, perbuatan dia menyakiti orang, dia ambil harta orang, dia ambil ini, buat masalah banyak dengan orang. Tuan-tuan mulia, nanti di hari kiamat Nabi kata, untuk bayar balik kesilapan dia sesama manusia, hukukul ibad yang dia telah jarahkan, dia telah rosakkan, nanti di hari kiamat pahala dia akan dibahagi-bahagikan kepada orang yang disakiti, sehingga akhirnya pahala yang tadinya begitu banyak, sehingga akhirnya dia dah tak ada pahala, dia dah bankrupt pahala, dan dosa dia dengan orang masih banyak lagi. Dia terpaksa menerima dosa-dosa daripada manusia yang banyak, masuk dalam buku catatan amal dia, dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Sebab tu kalau kita dah jadi baik pun, dah jadi soleh, kita jangan rasa best lah, tuan-tuan. Jangan rasa terpaling suci. Ada sekarang ni bahasa terpaling kan. Jangan rasa terpaling soleh, terpaling baik, terpaling suci. Sebab anytime saja pahala kita boleh jadi haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Habis itu macam mana nak buat? Ini yang saya nak share dengan tuan-tuan ni. Kalau kita sendiri duit gaji tak cukup, kita kena buat satu skim, tuan-tuan. Multi level marketing kan? Orang suka sistem MLM ni, tuan-tuan. Selama ini orang duk ajak kita MLM dunia ni, sampai banyak yang kena scam dengan orang, tuan-tuan. Ini akhir zaman ni banyak betul orang kena scammer dalam dunia, dalam agama pun ada, scammer dalam dunia pun ramai, tuan-tuan. Ini banyak orang kena tipu 100,000, 200,000, melabur tiba-tiba kena tipu dengan orang. Dan saya ni pula dilantik oleh PJRM jadi duta anti scammer. Nak cerita pada orang kampung ni, hati-hati jangan terlibat dengan skim jual beli yang meragukan ni, Masya Allah. Tapi tuan-tuan mulia, ada satu skim yang Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjuk pada kamu satu bentuk perniagaan yang bukan sekadar menguntungkan kamu di dunia, dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, kamu beriman pada Allah dan Rasul sungguh-sungguh di dunia ni, yakin pada Allah dan Rasul kan? Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan, Allah bagi rezeki, Allah bagi kita segala-galanya. Wa tujahiduna fi sabilillah, kamu korban di jalan Allah dengan membelanjakan diri dan harta kamu. Apa yang Nabi buat dengan para sahabat buat, itu yang kita nak buat, tuan-tuan. Masya Allah. Hari ni banyak kawan semua dah buat dah bahagian ibadat ni, tapi bahagian dakwah, bahagian jihad, bahagian korban untuk jalan Allah Ta'ala ni, kita belum buat lagi. Betul ke ustaz ni? Ke ustaz fitnah kita orang kan? Saya kata kita tengok ada 5 level pengorbanan yang kita boleh buat sebelum kita mati ni. Kalau kita dah sampai level nombor 5 tu, maknanya kita dah termasuklah di kalangan mujahidin fi sabilillah, yang berkorban di jalan Allah Ta'ala. Allah nak bagi pada mereka ni a'zamu darajatan indallah, darjat yang paling besar di sisi Allah. Sahabat Nabi dulu orang biasa macam kita, tapi berkat jihad dan dakwah inilah Allah bagi usul kehidupan yang pertama. Yang kedua tadi itu ibadat sahabat Nabi jadi macam ibadat para Nabi kan? Kita ni ibadat kita ni sampai sekarang ni masih lagi ibadat macam kita lah.
Semayang masa umur 10 tahun dengan semayang masa umur 60 tahun ni rasanya sama lagi khusyuknya. Lebih kurang lagi tak? Kan? Tak ada beza sangat lah. Kalau ada beza tu beza sikit-sikit je. Dulu tak faham langsung, sekarang ni faham sikit ayat-ayat yang dibaca, tapi khusyuk, level khusyuk sama. Level tahajud pun lebih kurang juga. Baca Quran dulu pun kan, baca Quran masa kecil dulu dengan baca Quran sekarang, lagunya sama lagi, tajwidnya sama lagi, tuan-tuan. Sahabat Nabi berkat dia bawa usul kehidupan yang ketiga, itu jihad fi sabilillah ni, tuan-tuan. Allah bagi keberkatan dalam ibadat, dan Allah Ta'ala bagi keberkatan dalam rezeki. Yang orang lain cari rezeki 10 siang malam tu tak dapat kaya macam mana kayanya para sahabat, yang mana hidup mereka ni sentiasa di jalan Allah Ta'ala. Ini tak boleh faham, tuan-tuan, kan? Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang keluar dakwah ni, tuan-tuan, dia ni tak tahu pergi luar negara. Sekejap pergi Amerika. Ni kawan saya sekarang ni tengah berdakwah di Amerika, main salji dekat sana. Tunjuk gambar kat saya semalam, kata kau ni. Kawan saya sekarang tengah berdakwah di Bosnia. Dia pun main salji ke. Sekarang musim salji. Tadi kita sebut bulan Rabiul Akhir, bulan musim sejuk tu, tuan-tuan. Berkat kita berjuang jalan Allah Ta'ala ni, Allah hantar kita ke seluruh dunia, tempat yang kita tak pernah mimpi, kan? Saya ni orang Pahang, Ustaz, Kuantan pun tak pernah pergi, tapi tiba-tiba dengan berkat jihad ni Allah tak sampaikan ke ujung dunia, tuan-tuan. Sampai ke mana-mana tempat yang orang tak sampai. Jadi tuan-tuan mulia, sahabat Nabi dia buat benda 5 benda ni, 5 peringkat pengorbanan yang kita boleh bagi untuk agama ni sebelum kita mati. Dan kita kalau boleh, kalau kita dah siap balik haji, dah semua dah buat, kita fokuslah pula pada urusan dakwah kita untuk agama Allah Ta'ala, sebagai tanda kita ni ada sumbangan untuk agama Allah Ta'ala. Yang pertama, tuan-tuan, kita nak tengok berapa banyak duit kita dah kita sumbangkan untuk agama Allah Ta'ala. Ini yang kita nak sama-sama motivasi ataupun nak muhasabah diri kita. Yang macam saya sebut tadi lah, untuk belanja pada diri sendiri ni dah banyak, kan? 5 keperluan dunia kita ni, tuan-tuan, keperluan jasad kita ni: makan, minum, pakaian, kenderaan, tempat tinggal, isteri, pasangan hidup. Semua dah ada dah, tuan-tuan. Makan dah banyak kita makan. Orang Malaysia ni terkenal dengan satu umat yang paling banyak makan, tuan-tuan, kan? Sampai ulama daripada Arab kata dia orang Malaysia ni fi kulli makanin makan. Di setiap tempat mesti makan. Tadi dah pergi rumah dia makan dah, kan pergi rumah orang dia pula kena makan lagi. Sebab tu saya cakap, dulu masa zaman kami kecil-kecil, orang tanya dah besar esok nak makan apa, kan? Sekarang ni saya dah besar, orang tanya hari ni ustaz nak makan apa, kan? Ustaz nak makan apa? Western ke? Nak makan seafood ke? Nak makan apa-apa goreng-goreng ke? Ikutlah. Nak makan steak ke? Makan. Allah Ta'ala bagi rezeki. Itu pergi ke Terengganu, Allah bagi steak makan yang mahal biar steak tu, harga ribu-ribu Allah bagi makan, alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan mulia, yang kita belum bagi lagi, kita sanggup makan sampai ribu-ribu, kan? Saya pernah kawan belanja bulan Ramadan, makan daging wagyu tu, tuan-tuan, 1,600 ketul tu daging tu. Masya Allah. Saya kata dari segi Allah belanja kita ni banyak, tapi berapa banyak duit kita bagi pula. Kalau kita berani makan seketul daging 1,600, tuan-tuan, berani tak kita belanjakan RM1,600 yang sama ke jalan Allah Ta'ala? Yang ni kapek masjid nak surah ni, berani tak? Saya ustaz, 5,000 insyaAllah saya sponsor kapek ni, kan? Apa sebut apa? Gaza, kan? Sebab tu kebetulan saya ni pula terlibat dengan MAPIM Malaysia, tuan-tuan. Baru ni masa kami bincang tentang Palestin, sekarang ni kerajaan Malaysia bersetuju nak membangun kembali bandar Gaza yang dah hancur tu, tuan-tuan mulia. Satu negeri ambil satu wisma. Wisma Pahang, Wisma Terengganu, Wisma Kelantan. Oh, ni kerajaan negeri Selangor nak ambil 6.5 juta nak bangun Wisma Selangor, nak buat masjid. Inilah masa yang kita nak tengok berapa duit kita sampai ke Gaza, kan? Ada RM10, takkan RM10, kan? Ini bukan belanja kecil-kecil, ini antarabangsa. Bagilah RM1,000, bagilah RM10,000, duit kita pencen, bagi lebih sikit. Sebab apa? Ini level pengorbanan untuk agama yang paling rendah sekali, tuan-tuan. Dan kebanyakan orang Islam mampu berkorban.
RM10 pun tak apalah, kita bukan tak bagi. RM1 pun kita terima. Tapi alang-alang nak bagi untuk agama yang menentukan kejayaan di alam akhirat. Sebab tu orang mati, bila ditanya kalau diizinkan peluang hidup, awak nak apa? Dia kata, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Kalau aku dapat dipanjangkan umur sikit lagi, aku nak sedekah banyak-banyak. Itu azam orang dah mati. Hari malaikat maut datang, baru dia cakap nak sedekah banyak-banyak. Masa hidup ni, tak apa, sedekah, nak sedekah, tapi tunggulah nantilah. Satu hari nanti saya sedekah lah. Setan suruh kita tangguhkan sedekah. Sepatutnya malam ni lah kena lempar. Sahabat Nabi, pernah Nabi beritahu pada orang perempuan, aku lihat kamulah wanita golongan yang paling ramai menjadi ahli neraka. Tolong selamatkan diri kamu daripada neraka. Malam tu tuan-tuan, hari tu juga perempuan ni tanggalkan gelang dia, rantai dia, lempar pada Sayyidina Bilal. Ambil ni Bilal, ambil ni Bilal, ambil ni. Kami nak selamatkan diri kami daripada api neraka, nak tebus. Masya Allah. Kalau kita dapat macam sahabat Nabi, sebab itu kita kata tak salah. Jadi kita ni semua cita-cita nak kaya macam Abdul Rahman bin Auf, ya. Semua orang Islam kena kaya dia kak. Semua orang Islam kena kaya macam Sayyidina Osman. Kaya macam Sayyidina Osman bagus. Tapi tuan-tuan mulia, sambil-sambil dah jadi kaya, kena berani juga nak bersedekah macam Sayyidina Osman. Kena rajin juga sedekah macam Abdul Rahman bin Auf, kan? Sahabat Nabi satu hari dia dengar ayat Quran turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha ni, dia dengar ayat Allah beritahu tak akan sempurna ketakwaan kamu, kebaikan kamu, keimanan kamu, sehinggalah kamu berani sedekahkan harta yang paling kamu sayang. Saya baca ayat ni tuan-tuan, saya tak ada niat apa pun, cakap je baca ayat ni. Seorang budak tu baru hijrah tuan-tuan, dia baru hijrah, budak Shah Alam. Dia kata, Maulana dah baca ayat tu, saya rasa kereta Ford Ranger ni yang paling saya sayang. Maulana ambil lah kereta ni. Zaman sekarang tuan-tuan, budak muda yang baru nak berhijrah, dia bagi, sampai sekarang kami pakai kereta tu tuan-tuan, bawa Kulu Kilih, kan? Kereta yang Masya Allah, saya kata kalaulah kereta ni boleh masuk syurga, saya kata dia masuk syurga dulu pada kita. Hari-hari berlumuran dengan debu, dengan selut. Tuan-tuan boleh, orang yang faham. Sayyidina Abu Talha lepas dengar cerita tu, dia, ya Rasulullah, kebun yang paling saya sayang sekali adalah Bayruha ini. Sekarang ni kebun dia duduk dalam Masjid Nabawi. Dia kata selepas mendengar ayat ni, saya sedekahkan, infakkan kebun ini wakaf untuk agama Allah Ta'ala. Itu kalau kita dapat buat macam tu, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kekayaan kita, harta kita tidak melupakan kita daripada untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Bahkan kita gunakan harta untuk tebus diri kita daripada azab api neraka. Itu level korban yang paling bawah sekali tuan-tuan. Atas sikit pada tu adalah apabila kita berani korban masa untuk Allah Ta'ala. Kita belajar dulu berapa tahun di overseas tuan-tuan, kan? Ada orang belajar Amerika, belajar di UK, belajar di mana-mana, di Jepun, belajar untuk dunia. Berapa tahun kita belajar. Tapi hari ni untuk belajar ilmu agama, nak belajar berdakwah, nak belajar macam mana nak jadi sukarelawan, macam mana nak bantu agama Allah Ta'ala ni, kita pun kena bagi masa, kena belajar juga, kan? Ada orang berani bagi masa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita pun kena belajar bagi masa untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala minta pada kita, tafarragh li'ibadati, lapangkanlah masa untuk beribadat pada aku. Wahai hambaku, amla' qalbaka ghinan, aku akan penuhkan dada kamu dengan kekayaan. Hari ni banyak orang boleh bagi duit, tapi tak ramai orang boleh bagi masa. Macam tuan-tuan bagi masa ke masjid ni, alangkah baik kalau kita, setiap orang dapat, di kalangan kita dapat bagi masa untuk memakmurkan masjid 24 jam. Masjid surau kita ni kena hidup 24 jam sebenarnya. Kita datang malam ni memang ramai, saya pun tengok seronok ramai. Ustaz-ustaz semua suka bila tengok kuliah penuh malam. Tapi cuba datang waktu zuhur dengan waktu asar, kan? Masya Allah. Kenapa berlaku begini? Kenapa masjid kita kosong? Selalu saya cakap kat kawan-kawan, cerita ni pernah saya cerita lah. Seorang budak banduan duduk sebelah saya dekat hospital. Saya tanya, adik, kan, kenapa sampai masuk penjara ni? Dia kata, bang, saya dulu jual kereta curi. Masya Allah. Kenapa adik jual kereta curi? Saya ingat tak salah. Dia ingat tak salah, rupanya salah. Habis tu kena dah denda, kena 3 tahun penjara. Dah 2 sebab kena sakit ke dia? Sakit. Allahu Akbar. Saya kata, adik, esok keluar penjara tolong cari, tolong ingat nama ustaz, ya. Tolong cari ustaz. Ustaz nak bimbing awak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz sayang pada awak.
Saya kata berapa orang dalam penjara adik tu? Lebih kurang 3,000 orang ustaz. Saya kata adik, 3,000 orang tu ramai ni kan. Ini semua aset-aset negara, aset agama Islam ni. Zaman Nabi dulu, orang macam adik ni lah pejuang-pejuang agama Islam yang sanggup mati syahid jalan Allah Ta'ala kan. Tapi hari ni apa dah berlaku pada anak-anak muda kita kan. Saya kata kalau umat Islam tak nak ubah benda ni, 20 tahun akan datang, negara kita kena buat penjara lagi banyak dan lagi besar lagi. Sebab manusia tak diubah, manusia tadi tak diislahkan, tak diperbaiki. Jadi kita duk biarkan benda ni berlaku kan. Kita yang anjurkan maksiat, lepas tu orang buat maksiat, lama-lama dah teruk masuk penjara tuan-tuan kan. Kita tidak halang benda-benda maksiat ni, kita tak halang. Sedangkan umat Islam diajar mencegah lebih baik daripada merawat. Masya Allah, kita ini nak rawat. Orang dah sakit baru kita nak rawat. Orang dah teruk kita tembak, dah teruk kita gantung. Saya kata sepatutnya umat Islam kalau buat rawatan awal, anak kecil-kecil lagi umur 8 tahun dah dia bawa ke masjid. Jangan sampai berhenti pengajian sampai habis khatam Quran. Kita dulu habis khatam Quran, mak kata ada awak dah khatam Quran, mak dah buat kenduri, cukup dah, pandai-pandai lah awak. Tak tuan-tuan, anak ni kena didik dia sampai menuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahat, kena mengaji. Teruskan pengajian. Itu yang hari ni kita banyak jadi jahil tuan-tuan, sebab mengaji cuma sampai khatam Quran, lepas tu dah tak ada dah nak mengaji. Sedangkan tuan-tuan, hari ni kita kena azam bagi masa 24 jam ke masjid, insya-Allah taala. Bagi masa untuk masjid kampung kita sendiri. Bila kita bagi masa ke masjid tuan-tuan, banyak manfaat, banyak kebaikan, banyak berkat. Dan yang paling bagus sekali, Allah Taala akan sempurnakan, Allah Taala akan pelihara keturunan kita tuan-tuan. Jadi keturunan orang yang soleh, masya-Allah. Kampung saya tu di Pulau Tawar tu kampung masjid. Kenapa nama kampung masjid? Sebab zaman dulu orang kampung memang pukul 1, pukul 2 pagi masih sibuk baca Quran dalam masjid. Orang kampung kita, nenek moyang kita dulu, pukul 1, pukul 2 pagi masih berzikir. La ilaha illallah ni kita baru 100 sekarang buat lepas subuh. 100 kali la ilaha illallah tahlil. Orang nenek moyang kita dulu kurang-kurang 200-300 kali tahlil tuan-tuan. Hidup masjid zaman dulu. Sebab tu kampung kita makmur, budak-budak baik, anak-anak orang soleh lahir daripada alim ulama. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita boleh bagi masa untuk agama Allah, Allah sangat menghargai tuan-tuan. Sebab itu malam Nabi bila ditanya pada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, bagaimana Nabi mengisi waktu malam, membahagi waktu malam. Kalau tanya soalan ni pada anak kita, pada bini kita, macam mana abah kamu di rumah pada waktu malam, boleh anak kita cerita kan? Abah saya sepanjang malam dengan handphone. Anak kita akan beritahu kan. Kita tak bagi anak main handphone tengah makan. Sekali kita yang main handphone tengah makan, anak kita kata, abah, kan abah tak bagi kita orang main handphone tengah makan, ini abah pula main handphone. Dah kita pula kena tuan-tuan. Kita TV Galisang Bangkit.